Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.2 iaitu tajuk perpuluhan dan standard pembelajaran 2.2.4 membahagi perpuluhan dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000, hasil bahaginya hingga 3 tempat perpuluhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membahagi sebarang nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 dengan betul. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 93. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membahagi nombor perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Mari kita lihat contoh soalan yang pertama. 3.24 bahagi 10. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan menggunakan cara ataupun teknik lompat si katak lompat. Baiklah murid-murid, caranya lebih kurang sama seperti mendarab dengan 10, 100 dan 1000 yang telah kamu belajar sebelum ini. Cuma untuk operasi bahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, arah gerakan ataupun arah lompatan berbeza berbanding dengan operasi darab. Mari cikgu tunjukkan. Okey, ini ialah soalan yang pertama. Ayat matematiknya ialah 3.24 bahagi 10. Mula-mula sekali, kita akan salin semula soalan 3.24. Untuk membahagi dengan 10, yang pertama sekali, kita lihat bilangan sifar yang terdapat pada 10. Ada 1 sifar. Jadi, kita akan gerakkan titik perpuluhan 1 tempat ke kiri apabila membahagi dengan 10. 1 tempat ke kiri. Cuba pastikan ke mana arah kiri. Ikut pada tangan kamu. Ke kiri. 1 langkah ke kiri. Okey, jadi kita akan lompat bermula dari titik perpuluhan ke kiri. Lompat si katak lompat. Lompat 1 gerakan ataupun 1 langkah ke kiri. Okey, jadi bila anak panah bergerak 1 langkah ke kiri, maka titik perpuluhan juga akan bergerak 1 langkah ke kiri. Sekarang, titik perpuluhan telah beralih kedudukan. Sekarang, apa yang perlu kamu lihat? Yang pertama ialah bilangan mangkuk ajaib. Di sini ada 1 mangkuk ajaib. Dan
Di dalam mangkuk ajaib ini telah terdapat satu nombor, iaitu nombor 3. Jadi kita biarkan saja nombor 3 tu di situ. Okey, kemudian kita perhatikan kepada titik perpuluhan. Titik perpuluhan ialah titik yang sangat penakut. Ke mana-mana saja dia pergi, mesti ada nombor yang temankan dia di kiri dan juga di kanan. Cuba murid-murid perhatikan titik perpuluhan ini. Titik perpuluhan ini ada nombor yang temankan dia di sebelah kanan. Nombor 3 temankan dia. Nombor di sebelah kiri tiada. Jadi, nombor di sebelah kiri bila tiada di sini, kita akan tambah sifar. Okey, jadi adalah nombor di kiri dan juga di kanan titik perpuluhan. Jadi jawapannya yang paling tepat ialah sifar perpuluhan 324. Okey murid-murid? Okey, tak apa, jangan bimbang kalau murid-murid masih lagi tak faham ataupun masih lagi keliru. Mari kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua ini, ayat matematiknya ialah 5/6 bahagi 100. Jadi murid-murid, langkah yang pertama untuk menyelesaikan soalan ini ialah kita salin dahulu nombor perpuluhannya iaitu 5/6. Sekarang kita akan membahagi dengan 100. 100 ada 2 sifar. 1, 2. Jadi kita akan gerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri apabila membahagi dengan 100. 2 tempat ke kiri. Jadi kita akan mula melompat 2 tempat ke kiri bermula dari titik perpuluhan. Lompat si katak lompat. Okey, jadi titik perpuluhan juga akan bergerak 2 tempat ke kiri. 1, 2. Selepas titik perpuluhan berubah tempat, kita akan lihat kepada mangkuk ajaib. Sekarang, cuba lihat mangkuk ajaib yang pertama. Mangkuk ajaib yang pertama terdapat nombor 5. Jadi kita biarkan saja nombor 5 itu di situ. Kemudian untuk mangkuk ajaib yang kedua, nampaknya mangkuk ajaib ini kosong. Jadi untuk mangkuk ajaib yang kosong, kita akan isikan dengan nombor sifar. Dan tadi cikgu ada beritahu kepada kamu bahawa titik perpuluhan merupakan titik yang sangat penakut. Jadi mesti ada nombor yang temankan dia. Di kanan, sifar yang temankan. Di kiri, alamak, tak ada nombor lah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita tulis sifar. Okey murid-murid? Jadi, 5/6 bahagi dengan 100, jawapannya ialah sifar perpuluhan sifar 56. Cuba murid-murid perhatikan untuk soalan 5/6 bahagi dengan 100. 5/6 mempunyai satu tempat perpuluhan. Apabila dibahagi dengan 100, nilainya telah menjadi sehingga 3 tempat perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan sifar 56. Dan nilai ini semakin kecil. Okey, nilainya semakin kecil. Jadi kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, soalan ataupun ayat matematiknya ialah 185/6 bahagi 100. Baiklah murid-murid, untuk menyelesaikan soalan ini, langkah yang pertama ialah kita salin dahulu
185.6. Kemudian, kita akan membahagi dengan 100. Jadi, perhatikan sifar yang terdapat pada nombor 100. Ada 2 sifar. 1, 2. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita perlu menggerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri apabila membahagi dengan 100. Jadi, kamu akan melompat 2 langkah ke kiri bermula dari titik perpuluhan. Lompat si kata lompat. Jadi murid-murid, selepas itu pastikan titik perpuluhan bergerak 2 langkah ke kiri. Selepas titik perpuluhan bergerak ataupun berubah tempat, kita pastikan mangkuk ajaib pula. Sekarang untuk mangkuk ajaib yang pertama telah berisi dengan angka 5 dan mangkuk ajaib yang kedua telah berisi dengan angka 8. Dan titik perpuluhan di sebelah kanan ada nombor 8 yang temankan dia dan di sebelah kiri nombor 1 yang temankan. Jadi, lengkaplah sudah jawapan untuk 185.6 bahagi 100. Jawapannya ialah 1.856. Kita teruskan dengan contoh yang keempat. Untuk ayat matematik bagi soalan yang keempat ini ialah 9,043 bahagi dengan 1,000. Cuba murid-murid perhatikan soalan ini. 9,043 merupakan nombor bulat dan bukannya nombor perpuluhan. Jadi, apa yang perlu murid-murid lakukan? Jangan bimbang, okey? Seperti biasa, untuk menyelesaikan soalan ini, kita salin dahulu nombor bulat, iaitu 9,043. Dan untuk membahagi dengan 1,000, kita pastikan dahulu berapakah bilangan sifar yang terdapat pada nombor 1,000. Ada 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi, kita akan menggerakkan 3 tempat ke kiri apabila membahagi dengan 1,000. Okey murid-murid, kita akan lompat 3 langkah ke kiri bermula dari untuk nombor 9,043 disebabkan ianya tidak mempunyai titik perpuluhan, maka kita akan mula melompat dari belakang, iaitu sebelum rumah Sa. Okey, kita akan bergerak dari belakang 3 langkah ke kiri. Lompat si kata lompat. Nampak? Cikgu mulakan lompatan bermula dari belakang sekali, iaitu sebelum nombor 3, iaitu rumah Sa. Jadi selepas melompat, barulah murid-murid gerakkan titik perpuluhan. Tapi mana ada titik perpuluhan? Jadi titik perpuluhan kita boleh mulakan dari belakang juga. Bergerak 3 langkah ke kiri mengikut anak panah. 1, 2, 3. Sekarang titik perpuluhan telah berada di antara sifar dan 9. Jadi, mari kita lihat satu persatu mangkuk ajaib. Ada 3 mangkuk ajaib. Mangkuk ajaib yang pertama telah berisi dengan nombor 3.
Mangkuk ajaib yang kedua telah berisi dengan nombor 4 dan mangkuk ajaib yang ketiga telah berisi dengan nombor sifar. Maka kita biarkan saja nombor-nombor itu dan kita pastikan titik perpuluhan di kanan dan juga di sebelah kiri ada nombor yang temankan. Maka selesailah sudah membahagi soalan 9043 bahagi 1000. Jawapannya ialah 9.043. Okey murid-murid, mari kita teruskan dengan soalan yang kelima. Untuk soalan yang kelima, ayat matematiknya ialah 9,043 bahagi 100. Sama dengan soalan yang keempat tadi. Cuma untuk soalan yang kelima, murid-murid dikehendaki membahagi dengan 100. Seperti biasa, 9,043 bukan merupakan nombor perpuluhan, tetapi ianya merupakan nombor bulat. Jangan risau, kita ikut langkah demi langkah. Kita salin dahulu 9,043. Untuk membahagi dengan 100, kita pastikan dahulu bilangan sifar yang terdapat pada angka 100. Ada 1, 2. Ada 2 sifar. Maka kita akan menggerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri apabila membahagi dengan 100. Jadi, dari mana kita akan mula melompat? Kita akan mula melompat bermula dari belakang kerana tidak ada titik perpuluhan. Lompat si katak lompat. Selepas kita melompat sebanyak 2 langkah ke kiri, kita akan menggerakkan anak panah bermula dari belakang 2 langkah ke kiri. 1, 2. Jadi, sekarang kita pastikan mangkuk ajaib dahulu. Okey, mangkuk ajaib yang pertama telah berisi dengan nombor. Begitu juga dengan mangkuk ajaib yang kedua telah berisi dengan nombor. Dan titik perpuluhan di kanan dan juga di kiri ada nombor yang temankan. Jadi, selesai sudah kamu menyelesaikan soalan ini dan jawapannya ialah 90.43. Okey? Sekarang mari kita teruskan dengan contoh yang keenam. Untuk soalan yang keenam ini masih lagi menggunakan soalan yang sama seperti soalan nombor 4 dan nombor 5. Cuma bezanya kali ini dibahagi dengan 10. 9,043 bahagi 10. Jangan bimbang murid-murid, ini merupakan nombor bulat dan bukannya nombor perpuluhan. Kita bahagikan seperti biasa. Langkah yang pertama, kita salin dahulu 9,043 dan sekarang kita akan membahagi dengan 10. Dan untuk membahagi dengan 10, 10 mempunyai 1 sifar. Maka kita akan gerakkan titik perpuluhan 1 tempat ke kiri apabila kita membahagi dengan 10. Jadi untuk melompat 1 langkah ke kiri, kita akan bermula dari belakang. Kenapa belakang? Kerana nombor ini tidak mempunyai titik perpuluhan. Okey, kita akan melompat 1 langkah ke kiri bermula dari belakang. Lompat si katak lompat. Selepas kita melompat, kita akan mula menggerakkan titik perpuluhan. Bersedia untuk menggerakkan titik perpuluhan 1 langkah ke kiri. 1. Sekarang, titik perpuluhan telah berada di antara 3 dan 4. Pastikan
Mangkuk ajaib kamu sekarang telah berisi dengan nombor 3. Dan titik perpuluhan juga telah ada nombor di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang menemaninya. Okey, sekarang selesailah sudah membahagi 9,043 bahagi 10. Jawapannya ialah 900,4. Maaf, perpuluhan 3. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada 4 soalan. Soalan yang pertama, 7,524 bahagi 10. Soalan yang kedua, 7,524 bahagi 100. Soalan yang ketiga, 7,524 bahagi 1000. Dan soalan yang keempat, 31,9 bahagi 10. Apa yang kamu perlu lakukan ialah cuba jawab keempat-empat soalan ini. Sekiranya kamu dapat menjawab dengan cepat ataupun secara pantas, lagi bagus. Jadi, selepas menjawab soalan ini, cepat-cepat tuliskan jawapan kamu di ruangan komen. Tuliskan jawapan kamu di ruangan komen. Okey? Dan jangan lupa tuliskan nama kamu juga untuk cikgu simak nanti. Okey? Cepat-cepat, jangan lupa selesaikan 4 soalan ini dan tuliskan jawapan kamu di ruangan komen. Murid-murid tahun 4 yang cikgu sayangi, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana cara untuk membahagi nombor perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 menggunakan cara lompat si kata lompat. Okey, dan yang kedua, kamu sudah tahu menjawab bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000 secara kira cepat. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat murid-murid, jaga diri, duduk rumah dan jumpa lagi. Bye! Like, komen, share dan subscribe.